Contoh yang mudah, dalam sepinggan nasi banyak, tapi yang hampa kulit-kulit beras pun banyak juga. Jadi kita nak buang semua ke, nak makan semua ke, ataupun kita nak pilih? Orang yang tak berapa cerdik, banyak sangat dia buang semua. Nasi yang elok pun dia buang, yang hampas tadi pun dia buang. Lagi satu orang tak berapa cerdik, makan semua. Hampas pun makan, nasi pun makan. Tapi orang cerdik, hampas buang, nasi makan. Imam Ghazali style dia macam tu lah. Yang mana yang salah daripada ilmu falsafah dia tolak, yang mana yang betul dia terima. Dia tak tolak semua, tak terima semua. Macamlah kitab Ihya Ulumuddin ni. Dalam kitab Ihya ni banyak hadis. 5,000 ke berapa ribu kan, banyak hadis. Jadi bila dah banyak-banyak hadis, Imam Ghazali pun manusia biasa, terselit di dalam dia beberapa hadis yang palsu. Bila ulama kaji, ada hadis palsu. Jadi sebagai orang yang cerdik, adakah kita buang semua? Tak boleh pakai, tak boleh belajarlah kitab Ihya ni sebab ada hadis palsu ni. 30-40 hadis ni ada yang palsu. Tak susah belajar kitab ni. Yang tu tak boleh. Ataupun kita belajarlah semua, yang palsu pun belajar juga, terima juga, tak boleh juga. Yang bolehnya yang macam kita buat, yang mana kalau ulama-ulama kata hadis tu hadis palsu, kita tak pakai. Tapi yang baik kita pakai. Yang mana pelajaran yang baik kita pakai. Maksud dia macam nasi tadilah, kita tak buang semua dan kita pun tak pakai semua. Kita ambil yang mana yang elok saja, yang betul saja. Siapakah 3 golongan kaum falsafah? Ahli falsafah ni ada banyak golongan. Imam Ghazali mudahkan, dia bagi kepada 3 kumpulan. Kumpulan pertama, golongan Dahriyun. Golongan Dahriyun ni, mereka ni orang cerdik pandai daripada zaman dulu sampai sekarang pun ada. Cerdik pandai, tapi mereka tak percaya Tuhan. Dia kata alam ni jadi dengan sendiri. Bukan mana-mana kuasa, bukan mana-mana Tuhan ada buat, tak ada. Sekarang ni kita sebut sebagai golongan etis ataupun golongan mulhid. Ni ahli falsafah. Jenis yang kedua, golongan tabi'iyun. Mereka ni rajin buat kajian. Dia kaji manusia, kaji haiwan, kaji tumbuh-tumbuhan, kaji batu, kaji alam. Daripada kajian dia tu, dia dapat keputusan memang ada satu kuasa yang buat. Benda ni tak boleh jadi sendiri. Ini pun kita hurai panjang lah dalam ilmu tauhid hari tu. Tak boleh jadi sendiri, mesti ada kuasa yang buat. Jadi mereka percaya ada Tuhan, ada pencipta. Tapi mereka ni jenis tak ada agama. Dia cuma percaya Tuhan ada. Tuhan memang ada. Kamu agama apa? Saya tak ada apa-apa agama. Saya tapi dia percaya Tuhan ada. Nak kata hari akhirat, dia kata hari akhirat ada. Lepas kita mati lah. Jadi debu semua hancur lah. Tuhan ada. Dia percaya Tuhan ada. Yang menciptakan alam ni mesti ada. Sebab bila dia bedah manusia, dia tengok susunan tu cantik. Cantik, dia kata mustahil dia jadi sendiri, mesti ada sesuatu yang hebat yang cipta. Dia percaya Tuhan ada. Tapi nak percaya hari akhirat tak? Syurga neraka dia tak percaya. Dosa pahala dia tak percaya. Alam kubur tak percaya. Malaikat maut, segala malaikat, segala bidadari, semua dia tak percaya. Dia cuma percaya Tuhan ada. Yang tu je. Golongan yang ketiga, yang ni yang paling rapat dengan Islam, iaitu golongan ahli falsafah ilahiyun. Tokoh-tokoh dia seperti Socrates, ahli falsafah Yunani lah, terkenal lah. Di bawah dia Plato, anak murid dia. Anak murid Plato Aristotle. Anak murid Aristotle Alexander the Great. Dan dalam agama Islam, yang paling banyak menggunakan ilmu-ilmu mereka ni Al-Farabi dan Ibn Sina. Mereka ni percaya Tuhan. Al-Farabi, Ibn Sina orang Islam lagilah percaya Tuhan. Tapi dalam banyak-banyak kepercayaan mereka, ada 3 perkara yang Imam Ghazali kata kita kena cakap kufur. Apakah 3 pegangan kaum ilahiyun? Termasuklah pegangan Al-Farabi dan Ibn Sina. Yang pertama, mereka ni percaya pada hari akhirat nanti memanglah akan dibangkitkan semula. Tapi yang dibangkitkan hanyalah roh. Jasad tak bangkit dah. Jadi yang kena siksa ke, yang dapat nikmat syurga ke, yang tu roh saja. Jasad tak ada dah. Kalau ikut pandangan Islam, yang akan bangkit nanti roh pun bangkit, jasad pun bangkit sekali. Itu beza dia. Yang kedua, golongan ahli falsafah ilahiyun ni, mereka kata Tuhan hanya tahu benda-benda yang umum.
Benda-benda yang besar-besar Tuhan tahu. Tapi benda yang halus-halus, yang juzuk yang dalam-dalam, Tuhan tak tahu. Maksud dia ada benda yang Tuhan tak tahu. Kalau ikut ajaran Islam, kecil ke, besar ke, halus ke, macam mana ke, tersembunyi ke, semua Tuhan tahu. Apa yang akan berlaku Tuhan tahu siap-siap dah. Apa yang sedang berlaku pun dia tahu, apa yang dah berlaku pun semua dia tahu. Jadi beza. Kita menyembah Tuhan yang maha mengetahui. Tapi golongan ahli falsafah ni, mereka ni menyembah Tuhan yang tahu sebahagian benda, tak tahu sebahagian benda. Itu beza. Imam Ghazali kata fahaman macam ni kufur. Yang ketiga, yang Socrates, Al-Farabi, Ibn Sina ni, dia kata alam ni khadim. Maksud dia alam ni daripada awal-awal dulu memang dah ada dah. Kalau ikut ajaran Islam, awal-awal dulu alam tak ada lagi. Yang ada hanya Allah. Yang segala tempat, rupa, bentuk, sempadan, tepi, apa semua ni tak ada. Lepas tu baru Tuhan ciptakan alam. Dalam teori sains hari ni dia kata Big Bang, pom meletup, besar jadi alam semesta. Dalam tu lah bumi, langit, apa segala dia meletup, letusan tu kan. Jadi pada asalnya tak ada apa-apa, yang ada hanya Allah saja. Lepas tu Allah ciptakan alam. Tapi kalau ikut pandangan ahli falsafah kelas ketiga ni, dia kata alam ni siap-siap dah ada. Seolah-olah Tuhan tak cipta. Dah siap-siap dah ada alam. Siap-siap dah ada, lepas tu barulah dia gabung, asap gabung dengan debu, gabung dengan udara, gabung dengan apa-apa benda lah, jadilah bumi, jadilah matahari, jadilah bulan, jadilah manusia. Dia macam tu. Jadi ni tiga kepercayaan kaum falsafah yang Imam Ghazali kata kufur, tiga-tiga pandangan. Jadi Imam Ghazali dia tak terima semua ilmu falsafah dan dia tak tolak semua. Sebab itu ilmu falsafah ni dia tak layak nak digandingkan dalam tauhid, fiqh, tasawuf. Dia tak boleh buat di situ. Okay, apakah bidang-bidang yang ada dalam ilmu falsafah? Antaranya ilmu hisab, ilmu matematik, ilmu hitung, ilmu kira-kira. Bukan setakat 2 campur 2 4, kira hak dalam-dalam tu, hak kira haknya fizik apa semua tu. Jadi ilmu ni kita kata bagus, betul ya? Tak boleh kita kata ni ilmu matematik ni ilmu falsafah, tak boleh belajar. Matematik tambahan kat sekolah tu saya belajar ni ilmu falsafah ni. Tak, kenalah belajar. Sebab dia bukan salah. Yang kedua ilmu mantik. Ilmu cara menyusun cara-cara berfikir, cara-cara bercakap dengan hujah-hujah yang tepat. Ilmu mantik. Ilmu mantik ni ada bahagian boleh terima, ada bahagian tak boleh terima. Kemudian ilmu alam, ilmu tabi'i, ilmu sains, ilmu astronomi, pasal langit, pasal bumi, semua ni lah. Yang ni pun bagus. Kemudian ilmu ketuhanan. Ilmu ketuhanan ni ada masalah. Itulah 3 golongan tadi tu lah. Yang kelima ilmu politik, ilmu pentadbiran. Yang ni bagus. Yang keenam ilmu akhlak, ilmu moral. Ilmu tata cara beradab, adab sopan. Benarkah Imam Ghazali dipengaruhi oleh ilmu falsafah? Kalau kita buka internet kita tengok, khususnya kaum Salafi Wahabi ni, dia kata Imam Ghazali ni orang falsafah ni, tak boleh pakai pandangan-pandangan dia ni. Malam ni kita tolak. Apakah bukti Imam Ghazali ni bukan terpengaruh dengan ilmu falsafah? Yang pertama, Imam Al-Ghazali ada menyusun 2 buah kitab. Dua-dua buah kitab ni dia susun khusus nak tolak ilmu falsafah. Mana yang salah daripada ilmu falsafah, yang betul dia pakai, iaitu kitab Maqasidul Falasifah dan kitab Tahafud Al-Falasifah. Ni 2 kitab dia karang, tujuan dia nak tolak apa yang salah daripada ilmu falsafah. Jadi dia bukan orang falsafah sebagaimana yang dituduh. Yang kedua bukti dia, dia ada mendedahkan 3 pegangan ahli falsafah yang mesti dikufurkan. Yang mana pegangan Ibn Sina apa tadi tu lah. Apa dia? Bila kita bangkit nanti, yang bangkit hanyalah roh saja, bukan jasad. Kemudian Tuhan hanya tahu benda-benda yang besar-besar, benda kecil-kecil Tuhan tak tahu. Satu lagi, alam ni khadir, siap-siap dah ada. 3-3 ni Imam Ghazali tolak. Hujah yang ketiga, sanggahan Imam Al-Ghazali dalam satu lagi kitab dia, Al-Munqidh Minad Dalal. Dia jawab 900 tahun yang dulu, tapi sampai sekarang orang masih ada tuduh dia. Tapi jawapannya sampai sekarang pun laku lagi. Dia tulis siap-siap 900 tahun dulu. Sesetengah golongan telah mengkritik sebahagian tulisan yang bertaburan dalam karangan kami, karangan dia lah, tentang rahsia-rahsia ilmu agama.
Mereka yang mengkritik tu ialah golongan yang tidak padat ilmu di dada dan masih belum terbuka hati mereka kepada tujuan-tujuan mazhab. Lalu mereka menyangka bahawa pendapat yang aku keluarkan ialah pendapat-pendapat ahli falsafah terdahulu. Sampai sekarang orang nak tuduh ni ahli falsafah ni, dia guna hujah-hujah falsafah. Imam Ghazali jawab dah 900 tahun dulu. Orang yang duk tuduh-tuduh aku macam ni ilmu tak padat di dada dan mata hati belum terbuka lagi. Imam Ghazali dia tak pakai ni falsafah-falsafah ni, kecuali mana yang betul. Contoh macam matematik tadi, takkan kita nak tolak?